أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fake. Hari ini ramai orang tak datang, pergi berkabung ke apa? Okey. Apa tinggal lelaki. Lelaki apa? Ramai lelaki. Okey. Buat benda tajuk penting. Cuti sekolah. Di sekolah. Oh, ya, saya sekolah dah. Di sekolah. Okey. Orang balik kampung. Baik, hantar anak kampung untuk supaya lepak-lepak kat sini tanpa anak. Okey, baik. Kita sampai tu alhamdulillah kepada bahagian berkenaan dengan tajuk jenayah, kitabul janayat, dan kita sedang bincangkan hal itu berkenaan dengan lepas jenayah kepada jiwa. Mana jenayah jiwa itu dengan pembunuhan. Kita terangkan jenayah jiwa itu ada 3. Pembunuhan, bunuh dengan sengaja, bunuh macam sengaja, atau bunuh dengan niat, bunuh tanpa niat, dengan bunuh yang tersalah. Bunuh salah lain, dengan tanpa niat lain. Tanpa niat ni kita gunakan alat juga, kita serang orang tu, tapi kita tidak ingin bunuh dia, tapi terbunuh. Okey, lain. Barang yang kita gunakan bukan barang yang boleh membunuh biasanya, macam pensel ke, kayu kecil ke, kayu besar ni ke, rotan, sebat mati. Ya, tak ada niat. Berbeza dengan contoh macam kita tak serang, macam bawa kereta, kita tak ada langgar orang terlintas, kita langgar, kan? Itu bunuh salah dia panggil. Okey, qatlul khata'. Yang syibhul amad tu memang kita serang dia, cuma dengan alat yang biasanya tak mati, tapi termati. Dan bagi syibhul amad. Yang amad kita dah terangkan. Jadi kita kata beza dia dalam 3 perkara tersebut adalah, kalau yang amad, qatlul amad itu bunuh dengan niat, bunuh dengan sengaja, pembunuhan ini melayakkan untuk orang tersebut dituntut darah. Dan kalau anda kata sekiranya dia keluarga si mati itu memaafkan, dia kena bayar dengan diat yang berat. Itu dalam dia kena bahagikan unta yang dibayar tadi kepada 3 bahagian. 30 ekor unta yang 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor umur unta yang bunting. So dia kena bahagikan macam tu. Dan bahkan daripada duit dia sendiri. Harta dia kena selong lah kalau boleh. Benda tak diwajibkan, tak disuruh kepada keluarga untuk bayar. Okey, itu bentuk yang pertama. Itu panggil apa? Bunuh dengan sengaja. Kalau darah dia tak diambil, maka dia kena bayar dengan bentuk macam tu. Kemudian bunuh yang yang tanpa niat. Maksudnya kita serang orang tu tapi kita tak niat nak bunuh, terbunuh. Gunakan kayu ke dan sebagainya yang tumpul tapi mati. Libas sekali tu mati. Kan? Jadi dengan sebab tu kita kata orang macam ni, okey, dia kata dia macam dari segi darah takkan dituntut. Darah dia takkan dituntut, tetapi diat dia sama seperti diat orang yang bunuh dengan sengaja. 30, 40. Okey. Adapun orang yang bunuh silap, macam gali lubang, orang jatuh di lubang berkenaan, mati. Letak tiang tak betul, jatuh kat atas orang, mati. Kita tidur, impak orang, mati. Awak kereta tengah jalan, langgar orang, mati. Ini dipanggil bunuh ni tanpa niat. Kita buat benda yang biasa, benda boleh kita buat. Benda yang dibolehkan dalam Islam. Kita memandu, berjalan, memang dibenarkan. Tapi nak jadi cerita, terlanggar orang, ataupun terjatuh orang lubang berkenaan, mati tersebut dipanggil mati bunuh silap. Bunuh silap ni darah takkan dituntut, dan diat tu diringankan, tidak diberikan dalam bentuk 30, 40 tu. Bahkan umur unta tadi diasing-asingkan. Umur setahun masuk 2 boleh, campur 2, 3 boleh, 3 masuk 4 boleh, 4 masuk 5 boleh. Dia buat macam tu, dan bahkan bagi 5 lah, 20, 20. Tidak berat lah. Berbeza dengan kalau sekiranya orang tu ambil yang ni, memang berat sungguh. Jadi saya langsung kita kata itu adalah pembunuhan jenayah pada nyawa. Adapun jenayah yang kurang tidak pada nyawa, yang kita bincangkan itu, kita kata apa? Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fi nafsi yajri bainahuma fil atraf. Setiap 2 orang yang berlaku padanya qisas di antara mereka dan nyawa. Contoh macam kita tahu orang mereka dengan mereka dengan sekian-sekian, berlaku saja di antara mereka ni, hubungan tersebut boleh terlaksana tuntutan nyawa, maka boleh terlaksana ke atas mereka, di antara mereka ni tuntutan berkenaan dengan atraf, mana bahagian anggota tubuh badan, jari ke apa dan sebagainya. Okey. Dan kita baca sikit je tu kan, kita terangkan sikit itu. Allah Taala menyatakan dalam Quran surah Al-Maidah
ayat 45 atau nyatakan wa katabna alaihim fiha, dan kami wajibkan atas mereka dalamnya anna nafsa bin nafsi, bahawa jiwa dengan jiwa, wal aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga, was sinna bis sinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan luka itu dengan adalah qisas. Kami wajibkan ada qisas, ada pembalasan di antara mereka. Okay, maksud dia benda tu bukan jadi benda mudah. Dan kita terangkan itu, kita baca sikit, kita kata wa syaraitu wujubil qisasi fil atraf ba'da syaraitil madhkurati itsnan. Dan syarat wajibnya qisas pada bahagian anggota tubuh badan setelah syarat-syarat yang kita sebutkan itu, maksudnya di antaranya dua lah. Masa kalau bapa pukul anak dan jadi patahkan tangan ke apa, tak boleh, pasal tak boleh berlaku di antara mereka qisas. Bapa tak boleh diqisas kerana cederakan anak, okey, tak boleh. Bapa takkan diqisas, darah dia takkan diambil. Maka sebab itu kalau dah bapa pukul anak, terpatah kaki ke, tersekian ke, takkan dituntut. Tapi kalau dekat Sweden, Sweden lain. Sweden bawa sini. Patut diorang rakyat Sweden berjuta je. Kan? Jadi ada pelik macam dia orang besar ke tak besar pun, kecil je. 5 juta ke berapa juta? sikit. Macam New Zealand kan, lembu lagi banyak. Sikit je. New Zealand, lembu dengan orang, lembu lagi banyak. Dulu saya ingat lupa Fernleaf kan, airline dia. Bila tahun mula tu, apa 3 juta lembu kan. Maknanya Fernleaf daripada New Zealand, lembu dia cuma 3 juta. Tahun berikutnya apa 4 juta. 4 juta tu lagi banyak dia rakyat dia, tahu tak? Rakyat sampai jumlah berkenaan pun. Kadang-kadang pelik orang macam bangga dengan negara macam tu, rakyat dia sikit. Apa hal? Memang sikit rakyat, memang boleh lah manage. Kalau tak berpuluh juta ke tengok, menggelupur ni. Banyak miskin yang lari ke tempat lain. Anyway, okey, kita baca ya. Jadi apa, mana kalau dia kata tidak boleh berlaku ke atas di antara mereka dua ni kisos, maka tak boleh berlakulah juga di antara mereka ni pada bahagian anggota tubuh. Yang kita kata syarat dia kan. Muslim apa? Jadi kira maka setelah syarat yang awal tu dia kata ada syarat-syarat lain. Pertama, syarat dia al-ishtiraku fil ismil khas. Mana bergabungnya dua benda berkenaan tu pada benda-benda pada anggota yang nak dilaksanakan tu nama khas, iaitu yumna bil yumni, kanan dengan kanan. Mana kalau cederakan kanan, di ada pun mesti ada kanan juga. Wal yusra bil yusri, kiri dengan kiri. Maksudnya anggota yang kiri dicederakan, seorang yang mencederakan tadi akan dibalas pada kiri badan dia juga. Wala yakuna bi ahli tarfain syalal. Dan apa itu yang pertama awal tadi terangkan dulu. Maksud dia kalau kata orang yang menyerang itu atau mematahkan tangan kawan tadi, dia cuma ada tangan kanan je, sedangkan dia patah tangan kiri orang tersebut. Tak boleh dipatahkan kiri tangan kanan dia. Pasal dia mencederakan kiri orang tu. So kiri orang tu kalau dia nak palas balik kena kiri dia. Tapi katakan dikudung, tak akan dialihkan kepada tangan kanan dia. Pasal mana bahagian yang mencederakan, bahagian kena dicederakan, bahagian tu juga dibalas. Dia takkan balas pada bahagian lain. Contoh macam terpotong telinga kan, kawan tu memang tak ada telinga, lepas tu dia potong telinga kawan ni, lepas tu cocok mata pula. Tak telinga tak ada, kita cocok mata. Tak boleh. Mesti bahagian-bahagian, kanan-kanan, kiri-kiri. Okay? Tak boleh kita tukar. Itu syarat pertama. Maksudnya di kata lain, orang tersebut mestilah ada bahagian yang nak dibalas balik lah. Kalau tak ada bahagian yang dibalas balik, dia tukar. Takkan dikenakan hukuman tersebut macam tu. Takkan diminta tuntutan berkenaan dengan tajuk apa, patah jari juga. Contoh macam patah jari. Katakanlah contoh macam, kan ada pelakon yang jari dia lebih. Okey, ini patahkan jari lebih tadi. Yang mematahkan tak ada jari lebih tadi. Tak bolehlah patahkan jari lain. Tapi jari dia yang patahkan tak boleh. Dia kena patahkan benda yang sama kalau ada. Kalau tak ada, pasal kisos ini maksud dia mumasalah, keserupaan di antara yang ni dengan yang ni. Mana apa? Mata, hidung, mulut, sama. Dia tak boleh mata, hidung. Cederakan hidung, balas kat mata. Cederakan mata, balas kat telinga. Tak boleh. Dia mesti mumasalah pada nama arm dia. Bahkan nama arm dia itu berkenaan kanan, kiri pun kena ikut. Dan dia kata yang kedua, wa alla yakuna bi ahadi tarfaini syalalun. Dan hendaklah tidak ada pada salah satu di antara dua pihak tadi sebarang kelumpuhan. Tengok nombor 3. Dia kata apa? Dia kata li'anna min ma'nal qisas al-tamasul. Kerana di antara makna atau pengertian qisas itu adalah keserupaan. Wala tamasul bainal yumna wal yusra. Maka tidak ada keserupaan di antara yang kanan dengan yang kiri. So yang cedera itu kanan, kita balas kat kiri. Tak boleh. Min haitsul manafi', dari segi manfaat mana sama. Bahkan tangan kanan kita guna untuk makan.
So bila kita patahkan tangan kanan orang tu untuk makan, dia cuma payah untuk makan je, buang air boleh lagi. Faham tak? Manfaat dia manfaat kanan tu lain, manfaat kiri lain. So kadang kita patah tangan kanan, so kanan tu juga pasal manfaat tak sama. So kita alih pada kiri. Pasal bila patah tangan kiri, kita payah untuk buang air. Tak tahu. Tak serius. Kan dulu kan hilang tapak tangan dia punya kulit kan. Jadi dia nak pakai standar je. Sarung tangan getah tu minta lebih dekat klinik. Parai sarung kan, sarung tangan getah. Lepas tu kemudian pergi bawah tandas. Lepas tu kita tanggal balik. Kemudian ambil keluar baru pula. Besok kalau rasa malas basuh balik semula. Tu pakai semula sekali lagi. Dia no, tahu tak? Tanggal kulit kan. Tanggal kulit baru, belum hilang tangan. Baru tanggal kulit kat tapak tangan ni, belum hilang tangan. Dia rasa macam payah juga kan. Payah kan. Payah. Jadi manfaat tak sama. Ya, manfaat tak sama. Manfaat yang hilang adalah tidak serupa. Pasal dalam Islam ni, kehilangan manfaat itulah yang memainkan peranan untuk kita nilaian, untuk kita balas balik dan sebagainya. Okey. Wala bainal asyalli was salim, dan tidak juga di antara, takkan ada keserupaan di antara orang yang lumpuh dengan orang yang sejahtera badan dia. Sekarang kata orang lumpuh, tadi kita cocok tangan dia, kita patah tangan, tak guna pun. Pasal apa? Pasal memang tangan tu cacat, tak dipakai pun. Sedangkan orang tak ada value, tak ada value. Ada pun orang yang sempurna tadi, tangan dia bergerak. So dia akan ada perasaan bila tangan dia gerak. Ada pun orang yang lumpuh, dia beli apa? Ambil lah tangan aku ni, beli apa aku? Kan dia tak kisah pun. Tangan tu ada dengan tak ada serupa saja. Faham Okey. Diet kena bayar Ustaz. Diet kena bayar. Akan dialih kepada diet. Nanti kita bincangkan. Dan bentuk apakah luka dia, apakah bentuk kecederaan tu, dia actually kat sini sebut terangkan. Dalam buku satu lagi terangkan 10 jenis kecederaan. Kita tak baca kat sini, kita baca kat lagi kat sana. Wa kullu udwin, dan setiap anggota ukhidha min mafsalin fa fihi qisas. Setiap anggota yang dicabutkan daripada dia punya sendi. Macam ni tak? Ni ujung ni tak ada sendi kan? Tak ada lah. Janganlah qisas. Start sini, sendi. Apa saja ditinggikan, padanya ada kisos. Tak boleh kata tidak. Ujung jari je, walau ujung jari sekalipun. Kan, tak ada jari nak kuat hidung, payah. Tak, ini manfaat tau. Hilang manfaat kan. Tengok dia patah jari, nak kuat hidung tak boleh kan. Macam mana? Kan, kuat hidung pakai jari hantu, payah. Tak try buat nanti. Orang Cina suka ni, kan, dia letak kuku panjang, begitu, dia scoop. Kan, Jadi dia kena jaga bab ni. Dia pasal manfaat tu sebenarnya. Sebab Islam dia relate dengan manfaat. Okey, tengok nombor lagi 4. Dia kata apa? Dia kata nombor lagi 4, liimkan tahaqqul tamasul, mumasalah, kerana bolehnya untuk apa? Didatangkan apa, dengan direalisasikan keserupaan. Bila khilaf ma ukhidha min ghairihi, dengan berselain apa yang dicabut daripada selainnya. Mana kalau selain sendi tadi payah. Kita katakan sendi payah, tapi kalau sendi ni boleh. Yang boleh, memang boleh patah lah. Dia patah sini, nak patah balik boleh. Yang boleh patah balik. Pasal setiap apa yang diambil daripada sendi tu, dia boleh dibalas balik. Pasal ada keserupaan. Tengah-tengah tu masalah sikit. Ketuk. Ini pun payah juga. Itu dia kata, pasal dia bukan sendi. Kalau sini kena. Sini kena. Apa-apa dari sendi kena, mudah. Apa yang luar dari sendi tu, payah sikit lah. Kan, nak balas balik, pukul patah. Patah macam mana? Patah 3 ke? Pukul 2 pukul, dia pukul patah 1 je. Datang kita pukul hentak, patah 3. Tak boleh. Pasal dia boleh. Tapi kalau sendi, payah. Untuk silap. Payah untuk silap kan? Payah untuk silap. Kalau kata bahagian lain tu, boleh silap dengan mudah. Baik, dia kata ni, kerana apa? Kerana boleh untuk diserupakan. Fihil kisas. Wala kisas fil juruh illa fil muwaddihah. Dan tidak ada kisas pada luka kecuali apa yang muwaddihah ni sebenarnya actually dia diterangkan luka yang sampai nampak tulang. Dia panggil muwaddihah, yang mendedahkan. Maksud mendedahkan tadi, luka tu sampai nampak tulang, dan dipanggil muwaddihah. Itu akan kena ada kisos. Apa benda yang tak sampai pada peringkat itu, tidak ada kisos. Contohnya cala ke, tercarik sikit ke, koyak sikit, nampak daging tapi tak koyak dalam, ataupun tak koyak tapi tak sampai tulang. Whatever tak sampai tulang tu, takkan kena kisos. Tapi kena dibayar lain, nanti akan disebut nanti apa jumlah dia. Baik, tengok nombor bawah, nombor 5. Kenapa? Ai al-jarhul ladzi yashuqqul lahm. Itu yang dimaksudkan muwaddihah ni adalah luka yang membelah daging. Wa yasilu ilal azmi, yang sampai ke tulang. Wa yuwaddihuhu, dan juga menerangkan, menunjukkan tulang. Luka sampai nampak tulang. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah Ta'ala,
wal juruhal qisas, dan juruh, luka-luka tu ada qisas. Wal qisasu min asli maknal mumatsalah, dan qisas pada asal makna dia adalah keserupaan. Kama alimta, macam kau tahu menyatakan, wala tahaqqa fi ghairi muwaddiha min al juruh, dan tak dapat direalisasikan pada apa selain daripada daripada yang tidak menjedahkan tulang, daripada apa? Daripada luka-luka. Luka tu akan tidak dapat kita estimate dengan betul. Berapa cm dan sebagainya kan. Berapa cm orang bulat dengan berapa cm orang biasa tak sama. Betul tak? Kan kalau macam saya daging banyak, kalau dia kata kena sekat 1 inci kat sini, tak nampak tulang. Bagi kawan kita, abang kita yang kata daging kurang sikit kan, bagi 1 inci tu sampai tulang dah. Zerak gitu terus tak, bukan masuk tulang straight. Jadi dengan situ, dengan sebab ni kita kata dia tak sama. Okey, baik. Kita buka buku satu lagi untuk tengok apakah bentuk-bentuk luka dalam qisas ni. Sini dia tak banyak penjelasan, tapi yang satu lagi kita akan baca dengan panjang lebar Baik. Barakallahu fiik. Okey. Sihat. Baik, dia kata kat sini Ar-rabi'atu, yang keempat. Al-jinayatu ala ma duna nafsi. Jenayah kepada apa yang kurang daripada nyawa. Maksudnya bukan mati, tapi selain, bukan setengah mati. Kerana apa yang kurang, nyawa tak habis, tapi ada kena pada anggota tubuh badan yang lain. Wahia, dan ia maksud dia adalah kullu adha, semua kesakitan yaqau 'alal insan, yang kena kepada manusia, mimma, daripada bentuk yang la yuaddi bihayatihi, yang tidak kena kepada nyawa dia, tak sampai pada nyawa dia. Nyawa dia kekal ada, tapi benda-benda lain berlaku. Sama ada yang dia kata, yang dimaksudkan adalah yang berupa minal jirahi wa qatil a'dha. Minal jirahi, yang berupa al-jirah, luka, wa qat'il a'dha, dan juga memutuskan anggota-anggota tubuh. Wa nahwi dzalika, dan selain itu, patah dan sebagainya. Wajibu fi dzalikal qisas, dan wajib pada demikian tu qisas. Kenapa? Disubuti dzalika bil kitab was sunnati wal ijma'. Kerana sabitnya perkara berkenaan dengan kitab, sunnah dan ijma'. Ammal kitabu, adapun kitab, faqauluhu ta'ala, adalah menurut pada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Maidah 45, wa katabna alaihim fiha, dan kami wajibkan ke atas mereka padanya, dan kitab, dan dalam kitab kami turunkan, annan nafsa bin nafsi, bahawa jiwa dengan jiwa, wal aina bil aini, mata dengan mata, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni, dan telinga dengan telinga, wal juruha, dan luka, qisas, wajib qisas. Itu daripada Al-Quran Karim. Walaupun kita kata benda tu tadi diturunkan kepada asalnya kepada golongan ahli kitab, disebut orang sebut, tapi dia actually applicable pada kita jalan. Macam mana puasa diwajibkan atas mereka, wajib kat atas kita, macam juga benda ni wajib kat atas mereka, wajib kat atas kita. Dan tambah dengan sunnah. Wa amma sunnatu, adapun sunnah, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, itu contohnya adalah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, fi qissati kasri rubai' saniyata jariyatin. Mana perbuatan mematahkan seorang rubai'. Rubai' ni dia salah seorang sahabat Nabi ni, dia patahkan saniyah, gigi, ada seorang jariah. Maka Nabi kata, kitabullah al-qisas. Kefarduan Allah Ta'ala adalah qisas dalam perkara ni. Maksudnya kita kata kena benda berkenaan berjalan. Nabi suruh supaya berlaku qisas. Rubai' tadi dipatahkan, maka qisas berjalan. Mana kita patahkan gigi pun kena. Ada macam gigi sebatang je, pergilah doktor, tak ada. Itu tajuk lain Baik. Dan dia kata apa? Dia kena, Nabi kata kitabullah al-qisas. Mana kefarduan Allah Ta'ala di situ adalah qisas. Baik. Dia kata wa ajma'al ulama ala wujubil qisas fi ma duna nafsi, dan para ulama telah bersepakat, telah ijma' ke atas wajibnya qisas pada apa yang kurang daripada nyawa. Mana tak sampai mati pun, tapi tetap ada berjalan hukuman di situ. In amkana, jika berkemampuan, maknanya jika boleh. Kalau mustahil, macam itulah, mustahil nak buat, macam itulah, hilang, orang tu tak ada kanan, kita cederakan tangan kanan dia, atau dia cederakan tangan kanan kita, tapi dia tak ada tangan kanan kita dia yang digigit, kan, dia gigit sampai luka, kan, kita nampak tulang. Okey, sekarang ni kita nak gigit tangan dia balik, tangan dia tak ada.
Gigit perut ke ketiak tak boleh. Kena. Itu masalah dia. Kita kata akan timbul tajuk lain. Jika mampu. Dan maksud ijma' tadi adalah kesepakatan para ulama tentang pemahaman ayat Quran. Tadi dalil tadi. Maksud mereka kata benda itu wajib. Mana para ulama bersepakat bahawa ayat itu datang dan dia bermaksud dengan kewajipan pelaksanaan, bukannya dengan maksud dia ini kalau nak buat tak buat tak apa, tak ada. Tak ada siapa di kalangan para ulama menyatakan kisos ini dalam masalah tak sampai nyawa mati pun, maksud dia masih lagi para ulama kata mesti berjalan. Ini memang kita ijma'. Itu yang kata masalah ijma'. Kita dalam minggu ni saya sering terangkan. Serta ijma' tadi adalah maksud dia kesepakatan para ulama atas pengertian dalil tu. Cuma kalau kata dalil tu datang dalam Quran Karim, kalau kita sebut contoh saya kata hari Jumaat. Allah Ta'ala kata fa idza qudiyatis solah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila selesai saja solat Jumaat, maka bertebaranlah kamu dan cari daripada kelebihan Allah Ta'ala. Arahan Allah Ta'ala fantashiru. Dan asal arahan mesti wajib. The original meaning kalau datang arahan adalah wajib, bukan sunat. Tapi tak ada seorang para ulama di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in memahami pengertian tadi siapa duduk masjid lepas main Jumaat berdosa. Tak ada seorang fahamnya tu. Bahkan tak boleh kita datang bawa kayu, pakcik keluar. Pakcik kata kenapa? Saya nak baca Quran. Pakcik tak dengar ke firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza qudiyatis solah. Bila selesai saya solat, fantashiru. Bertebaranlah kamu. Ni pakcik tak bertebaran kenapa? Tak boleh. Pasal tak ada seorang pun sahabat, tak ada seorang sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, bahkan ulama seluruh ni tak pernah faham walaupun ayat itu kata wajib, kan perintah macam tu, tapi apa? Pengertian dia hanyalah harus, bukannya wajib. Maka kalau dia kata orang tak lepak daripada dalam masjid lepas Jumaat, lepak guling-guling itu, guling-guling lah. Masalah dia, kenapa tak bertebaran? Pergi bertebaran. Arahan sepatutnya wajib, tapi ijma' dia tak wajib. Itu apa ni, lepas sembahyang bertebaran tu, adakah itu termasuk dengan solat fardu yang lain? Maksudnya tak ada doa? Tak juga. Tak. Pakai tidak. Pakai pada hadis Nabi SAW, kita lihat solat subuh berjemaah sebagainya. Ada galakan suruh tunggu. Macam yang orang sibuk berkenaan sunat isyraq. Yang saya kata benda tu package. Dia kata saya nak solat isyraq je. Saya kata package. Saya tak faham package. Saya kata Nabi kata bila barang siapa solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk di musalla dia sehingga matahari terbit, kemudian dia solat 2 rakaat sebelum dia keluar dari masjid, maka untuk dia pahala haji dan umrah sempurna 3 kali Nabi ulang. Kalau kita perhatikan dekat situ, kan, Nabi kata apa? Galakkan duduk diam, jangan lari. Faham tak? Bahkan menanti solat di antara solat ada. Galakkan yang lain, contohnya Nabi SAW menyatakan di antara apa? Ar-ribat, mana benda yang patut orang tu tunggu diri dia adalah di antara menanti solat ke solat. Mana zuhur ke asar atau maghrib ke isyak, tunggu, jangan lari. Duduk situ, duduk diam. Dia panggil ribab. Mana tempat patut kita ikat diri kita, duduk diam, jangan lari. Jadi ada kat situ. Maka dia sebab kita kata yang Jumaat tadi tak wajib pun. Tak, maksud saya tu apa ni, yang berdoa tu. Oh, tu dia kata bila dalam hadis-hadis tadi yang datang, Nabi ada galakkan duduk diam, jangan bergerak. Lepas sembahyang, duduk situ, jangan lari. Ada. Maksud dia duduk situ, duduk, jangan tak bangun. Saya faham maksud dia tadi. Adakah kena lari terus? Tak suruh lari pun. Ni imam doa. Tak, bukan maksud itu. Bahkan kita kata imam tu berdoa, kita berjemaah. Doa berjemaah tadi tidak digalakkan. Bahkan memang kita berzikir berjemaah pun tak ditekankan. Bagi Imam Syafi'i rahimahullah dan kitab Al-Um, dia kata kalau boleh aku suka kalau imam itu bersendirian, tidak kuat dalam berzikir. Kalau dia kata nak buat pun dia ajar orang ramai satu peringkat, kemudian dia berhenti. Selepas mana orang ramai telah pandai, dah tahu berzikir. Lepas tu kita kata, tapi ustaz, sentiasa ada orang tak pandai. Itu bukan alasan. Kalau tak pandai, belajarlah. Maksud atas imam tadi, benda tak digalakkan pun untuk dia buat secara sini. Bahkan mengganggu makmum yang masbuk adalah haram. Tak boleh kita ganggu. Orang kita ni cakap Wahabi dah ni, kan? Pelik, saya ada tengok ada seorang ustaz tu kena dekat IJN. Ada orang tangkap gambar. Nanti minggu ni ada kot nak kena jawabkan untuk dia. Dia pun jawab ni saja je. Saya kata biasa aku jawabkan. Pasal dia orang tu hantar salinan kepada Jawi, kata ustaz ni tidak zikir lepas sembahyang. Tak zikir kuat. Sekali atas tuntutan apa kena ikut? Kerana masyarakat Malaysia buat. Masyarakat Malaysia ni penentu syariat ke? You have to know apa pasal kena ikut orang. Masalah saya yang biasa apa? Saya mualaf.
Dan kemudian yang ustaz tu bawa anak dia semayang. Lepas tu anak dia kata, ada imam tadi bawa anak dia semayang. Dan itu saya tidaklah pandai agama, tapi saya rasa itu telah memutuskan saf. Engkau adalah mu'allaf. Kemudian kau pandai cakap banyak, bagi orang tahu. Kan? Tak tahu syariat, dia diamlah. Kan belajar agama dia, lepas tu baru cakap ini dengan jahilnya. Saya rasa saf memang putus dah. Kata tak tahu agama, baru belajar agama. Tiba-tiba saya rasa saf dah putus. Ada rasa, macam-macam rasa. Kan? Rasa strawberry ada, rasa ni, rasa oren ada, macam-macam rasa ada. Tak, itu benda tadi, benda macam tak ada aplikasi ayat tadi untuk melarang orang berzikir, tak. Memang Nabi pernah berzikir, Nabi tinggalkan. Nak berdoa berjemaah dengan para sahabat, Nabi pernah berdoa dengan para sahabat dengan beramai-ramai, pernah. Nabi tinggalkan. Pasal setiap manusia ni ada keperluan masing-masing. Yang seorang sibuk anak dia tak ada pesa, yang seorang ni sibuk nak kahwin, yang seorang sibuk nak anak, yang seorang sekian. Semua everybody ada dia punya own, orang kata apa, kerunsingan. So sebab itu pintalah masing-masing. Ni kadang imam tu doa, tak faham pengertian. Apa tu saya buat? Pasal doa daripada hati yang lalai tak diterima. Antara paling lalai manusia ni bila apa? Tak faham dia doa apa. Imam tu minta kahwin satu lagi, dia amin kat belakang kan. Imam dapat, kita tak dapat. Tahu kan? Banyak ada imam saya tengok kan, dia biasa doa seseorang. Lepas tu dia jadi imam, dia doa masih lagi Allahumma Allahumma ighfirli wa dhunubi wa liwalidayya warhamhuma. Dia cakap itu, yang makmum belakang amin. Kan? Hafal. Kan kenapa tajuk tadi? Dan kaitkan dengan tajuk tu tidaklah. Tapi secara asasnya memang kita kata bahawa ayat-ayat Quran yang macam tadi surah Jumaah tadi bukan bermaksud tidak ada zikir lepas sembahyang. Tak, zikir berjalan. Yang tadi benar, yang tidak digalakkan adalah berjemaah dalam perkara tersebut. Tu je. Sampai mengganggu orang bergegar masjid. Orang kata bergegar lagi best kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bergegar masjid kan. Itu lagi ganas tu. Tak, bukan macam tu cara dia. Dan pasal dalam hadis Nabi SAW, para sahabat Nabi mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan tunduk, diam, tenang. Bahkan ada saudara kata apa? Kalau seolah-olah burung atas kepala dia orang. Kalau burung atas kepala tak lari, senyap aja. Lepas tu pergi kat Indonesia pula ada saya tengok dia orang sebut macam tu hadis Nabi. Keluar pula zikir sir. Satu ada tarekat mana tak tahu. Kalau buka dalam YouTube ada. Ada tengok? Pernah tengok? Nak kena buka juga ke? Cakap dah bagi tahu kena lah buka. Saya tahu saya buka apa tadi. Jap. Sekejap Sekejap. Kejap sementara. Tengok je kat sebelah sana. Pasal saya kata tak tahu buka-buka benda lain kan. YouTube. Bukan terbuka benda lain. Bukan sengaja buka benda lain. Buka-buka ni kamu Korea mana tadi ni? Sekejap. Okey. Contoh ni. Ni contoh yang saya ada tengok YouTube. Zikir sir. Dia zikir senyap, tak bunyi apa. Dia goyang tapi tak bunyi. Jangan berkenjut juga kat audience, jangan kenjut. Saya tunjuk gambar, yang di sini ikut. Ni ada goyang-goyang juga Ustaz. Tak ada bunyi, tak ada bunyi. Ini burung tak ada singgah. Tak tahulah mana. Indonesia pun ada. Dia batuk-batuk bunyi. Tak tahulah kan. Tak tahulah. Makcik tu belakang goreng bahu. Ini salah jugalah. Kita sebenarnya bukan tajuk ni, tapi nak cerita kan. Apa dia baca? Tak tahulah. Kena masuk ikut nama. Oh kan. Tak nafas. Hu. Oh, yang bunyi-bunyi. Bukanlah bangun pun tahu. Hu. Dia. Allahu la ilaha illahu. Dia je lah. Dia je. Dia mana tak tahu. Dia jim boleh am dia. Tak dah. Lama pula tu. Sekejap. Siapa pula rajin angkat gambar dah tu. Tak je lain. Tinggal. Okey. Banyak benda. Tak mati pula. Ada bunyi lagi. Udah tu. Dah. La ilah Allah. Tak nak berhenti pula. Okey. Tu. Janganlah ikut. Kalau suruh habiskan pun kan.
Maksudnya pengertian ijma' itu adalah bukannya, kadang-kadang orang ingat je, apa itu ijma'? Ijma' itu kesepakatan para ulama di atas satu hukum. Maksudnya haram ke, wajib ke, sunat ke, dia mesti dalil ada dalil. Bukan orang berdasar kepada akal sendiri, tak. Macam kata solat itu disepakati secara ijma'. Pasal tak ada seorang sahabat pun yang kata solat tak wajib. No, none of them. Punya ramai sahabat, ada tak seorang kata macam semayang ni sebenarnya tak wajib. Ada seorang zaman Abu Bakar aja Abu Bakar buat. Tak ada. No such thing. So kita sebut kita kesepakatan. Pasal arahan Al-Quran Karim dan hadis Nabi, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. So which one is it? Adakah dia mesti buat? Atau rasa nak buat, tinggalkan, kita tak apa. Di situ kita tengok pemerhatian kita kepada ijma'. Itu ijma' penting di situ. Macam kita ada bincang itu berkenaan dengan kisos kan. Pun sebab tu, sebab ijma'. Para ulama bersepakat bahawa kalau bukan pada badan pun, mana pada anggota tubuh pun ada pelaksanaan balas mula. Bersepakat mereka dalam perkara tersebut. Hatta zaman Omar dahulu pernah dia bawa daripada Mesir, Gubernur Mesir dan anak Gubernur Mesir lempang balik depan orang ramai. Lempang balik depan orang ramai. Sekawan tu dia lempang orang tu dekat jadi gubernur kan. Anak dia lempang tu. Dia bawa balik kawan ni lempang kat sini. Ha? Dia bawa balik. Pasal apa tak? Pasal ketika orang tu buat ni, pasal orang kena pukul tu pergi ngadu pada Omar. Omar panggil datang. Balas balik depan orang ramai. Dan dia kata gubernur kena. Kalau menteri besar kena. Anak menteri besar buat jahat, atau menteri besar kan, kita ngadu dekat PM kata mesti sini kau. Menteri besar dengan anak-anak menteri besar kena, tahu tak? Sampai kan Nabi kata pada Umar kata pada Amr bin Al-As, adakah kau nak perhambakan manusia sedangkan Allah Ta'ala lahirkan mereka dalam keadaan apa? Merdeka. Diorang semua merdeka. Engkau perhambakan diorang. Marah Umar, marah dia. Jadi kita kata itu konsep, kita kata balas. Dia memang buat berlaku. Para sahabat dibalas balik. Tak ada sampai timbul tajuk berkenaan benda itu tadi tidak dilaksanakan. Okey. Wahya dan ia, mana jenayah pada anggota tubuh ni, mana bukan pada nyawa, pada anggota tubuh, ada 3 bentuk. Wahya salah satu anwa', dan dia ada 3 bentuk. Pertama, al-jinayatu bil-jurhi. Al-jinayatu bil-jurhi. Jenayah dengan melukakan. Mana mencederakan, maksudnya cedera, tapi luka. Ada cedera patah, ada cedera putus. Ni cedera luka je. Cedera luka. Okey. Kedua, qat'ul tarfin. Qat'ul tarfin ni memutuskan anggota berkenaan. Tetak hilang jari, tetak hilang tangan, tetak hilang lengan, tetak hilang jari kaki, tetak hilang telinga, kan? Tetak hilang hidung. Mana dia putuskan anggota tadi. Yang tadi benda tu ada tapi luka, koyak sebagainya. Ini putus. Ketiga, ibtal manfaati adwin. Membatalkan, menghilangkan manfaat anggota berkenaan. Contoh macam tangan tu ada lagi, tak putus, tak luka, tapi hilang manfaat. Contoh macam lumpuh, ataupun putus saraf kan, ataupun patah, tak boleh bergerak dah. Gerak kan, maksudnya hilang manfaat lah. Kalau 3 bulan jari tu nak elok balik, 3 bulan tak ni. Ada orang kena basuh kan? Kan? Itu tajuk dia, hilang manfaat. Manfaat hilang. Kaki patut boleh bekerja, tapi selama 3 bulan, 4 bulan tak ada manfaat kaki tadi. Ada macam tak ada. Kan? Okey, itu maksud dia. Benda ada, tapi tak putus, tapi tak luka, tapi hilang manfaat. Itu 3 bentuk. Jadi jenayah pada anggota ni sama ada dengan luka, atau putus, atau hilang manfaat. Benda ada tapi tak manfaat lagi. Okey. An-naw'ul awwal. Bentuk yang pertama, al-jinayatu bil jurhi. Jenayah dengan melukakan. Jenayah dengan melukakan. Bukan sebut cedera, cedera ni bengkak pun cedera. Tak, melukakan. Jenayah dengan melukakan. Wa hadhil jinayatu tanqasimu ila qismain. Dan jenayah bentuk ini terbahagi pada 2. Jenayah yang melukakan ini bagi pada 2. Pertama, sebelum masuk kan, dia kata bagi 2. Pertama, al-jirahul waqi'atu 'ala al-wajhi war-ra'si. Luka yang kena, al-waqi'ah yang kena 'ala al-wajhi war-ra'si, pada muka dan kepala. Kawasan atas ni, muka dan kepala. Wa tusamma
Asyajaj, dinamakan jenayah macam ni, luka macam ni dipanggil syajaj. Syajaj digunakan bahasa kataan dia. Bila orang terlukakan kepala orang kepala kita pecah kepala. Okey, lukakan kepala, luka tu dipanggil syajaj. Ada kalimah khas. Nanti pasal kita baca dalil nanti, kita akan tengok perkataan ni. Wa jam'u, jamak dia adalah syajjah, syajjatun. Macam dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan seorang lelaki yang mati tu. Ingat kisah? Seorang sahabat Nabi pergi ikut dalam satu rombongan. Nabi utuskan. Kemudian dia ni luka kepala. Syajjah. Perkataan syajjah ra'sahu. Kemudian bila dia luka kepala, dia luka, dia kata pada orang ramai, aku ni macam mana? Nak kena mandi ke? Nak kena apa ke? Nak kena semayang ni. Pasal dia junub. Dan banyak orang pening kepala. Setiap kali para sahabat Nabi keluar perang mesti junub. Kenapa? Ada orang tanya soalan. Apa hal Ustaz? Asal junub je. Jadi dengar sini. Ada para ulama menyatakan bahawa mungkin kerana mereka ni pergi jihad fisabilillah, Allah Ta'ala berikan mereka ni kegembiraan dalam mimpi, sampai menyebabkan mereka terkeluar air mani. Jadi besok pagi tu banyak, ramai. Macam kes Omar dengan Amr bin Al-As. Dua-dua sekali junub. Tak ada kerja lain. Dia kata junub je. Dah ada orang tangkap tangan saya. Dia kata, Ustaz, junub je para sahabat keluar berjihad. Nak pasal? Dia kata macam tu. Apa benda ni? Dia kata macam tu lah. Saya pun katalah, para ulama kata macam tu. Barangkali. Jadi bila dia mimpi macam tadi, nampak syurga ke dan sebagainya, Allah Ta'ala jumpa bidadari ke, sampai dia besok pagi lagi semangat lagi perang. Mungkin mau jadikan satu hukum ke. Ya, itulah untuk hukum pun dia juga, kan. Tapi jadi ceritanya kisah ni berlaku. So, jadi dia pada kepala dia luka, tapi dia junub. Besok pagi orang suruh dia mandi. Orang kata kena mandi, boleh semayang. Dia mandi, sakit, mati. Nabi marah. Nabi kata qatalahumullah. Mereka bunuh dia, Allah Ta'ala matikan mereka. Marah sangat Nabi sambil cakap itu. Nabi kata sebenarnya memadai untuk dia apa? Balut bahagian luka, sapu air di atasnya dan basuh bahagian yang lain. Nabi suruh macam tu sepatutnya. Baik mandi kawasan lain, tapi kawasan luka tadi balut dengan kain, sapu di atas balutan kain berkenaan, kan? Basuh bahagian badan yang lain. Itu cara sebenar. Ni kalau kita luka kaki ke apa, kawasan yang balut tadi sapu lah air. Tapi jangan banyak sangat, sapu biasa je. Kemudian yang lain basuh. Itu cara yang Nabi tunjukkan. Tapi lelaki itu ketika luka tu panggil syajjah ra'sahu. Luka kepala. Biasa luka di kepala dia panggil syajjah. Bi al-jirahat fi sa'iril badan. Luka-luka pada seluruh badan. Tusamma jarhan, dinamakan jurh. La syajjatan, tak dinamakan syajjah. So kadang-kadang istilah penggunaan luka-luka, tapi luka kepala dipanggil syajjah, luka badan panggil jarhun. Jurh atau jarh, jurhun, jurh. Sama jurhan, jurh. Okey, jurh. Jangan tak nama anak jurh pula. Sedap nama, Arab sedap nama ni. Itu luka nama dia. Luka. Mari sini mak nak tengok. Luka. Manjang luka je anak tu. Apa salah luka? Bagi nama luka Syajjah juga. Macam best ni nama Syajjah, kan. Hajjah, Syajjah, kan. Orang Melayu kita dengar benda pelik-pelik bagi. Nyarut dia. Ada orang lawan saya. Dia kata, Ustaz, semua buah-buahan dalam Quran Karim disebut mesti ada manfaat. Kan? Kadang-kadang orang ceritakan saja tapi tak bermanfaat. Saya pun cerita dengan dia. Habis pokok zakum je dah. Awak tak cerita tentang buah zakum, buah dan neraka tu. Awak tak sebut juga, habis ada manfaat. Yang cari buah berduri tu, makan. Ni pokok zakum kata. Narut betul. Dia cerita awak tak sebut. Kalau tak cerita manfaat, ya. Tapi kalau tak cerita hud-hud. So, cari burung hud makan. Jumpa burung belatuk je. Inilah burung yang diceritakan dalam hadis dan kisah Nabi Sulaiman. Mari kita makan. Apa hal? Sikit nak makan. Dia lain, banyak benda lain nak makan. Dia makan benda-benda, kan? Asal nama je keluar. Ni elok ni, manfaat ni. Kan ni? Tu dia keluar jus tok guru tu. Jus tok guru, kan? Dia semua dia letak. Air ni, air tu, kan? Salah tu lah. Okey, faham? Jadi maksud dia terangkan dahulu. Jenayah ni bagi dua. Satu yang pada kalau kepala panggil syajjah, kalau pada badan panggil jarh. Jurhun, jurh. Okey, baik. Al-qismul awal, bentuk pertama. Yang luka ni, al-jirahatil waqi'ah fir ra'si wal wajhi. Itu luka-luka yang berlaku kepada kepala dan juga wajah. Kepala dan wajah, Dan wahya, dan dia asyaratu anwa', dia ada 10 jenis. Seperti kata tadi, luka tadi dia bentuk yang ada dua bentuk, kan? Satu yang luka biasa pada badan, satu lagi luka yang pada apa? Pada kepala, kan? Okey. Jadi yang kepada kepala ni dia terangkan dulu yang tentang kepala. Pertama, qismul awal al-jirahat al-waqi'atu fi ra'si wal wajhi. Mana luka-luka yang berlaku pada wajah dan juga
Kepala dan wajah. Wahia asyratan anwa', dia ada 10 benda. Pertama, al-harisah. Harisah dia harasah. Wahia, dan dia adalah, istilah tu tak apa, ingat je. Al-harisah, wahia, dan dia adalah bentuk yang pertama ni, allati tahrusul jild. Dia tu yang mencalakan kulit. Dan dia kata tasyukkuhu qalilan, lukakan kulit sikit lah. Dia panggil apa? Bahasa Inggeris dia panggil scratch, bukan scratch. Cakar orang pun scratch juga. Ada sikit lagi. Bukanlah istilah Inggeris dia. Dipanggil flesh wound. Bukanlah. Itu bengkak. Flesh wound. Dia maknanya benda tak sampai. Dia kulit tapi tak dalam. Betul? Cikgu Inggeris ada lupa. Apa? Janganlah cocok mak. Kau pun sama kacau mak apa? Okey, tak apa, tak ingat. Pasal kita jarang melukakan orang, maka tak ingat tak apa. Dia kalau lukakan orang setiap hari, kita ingatlah. Apa luka ke tangan dia? Kita lukalah, ingatlah. Dia tak ingat pasal apa? Luka badan ni kita ingat. Okey, anyway, luka yang kulit kena tapi tak dalam pun. Nampaklah mungkin macam cakar makan sekali. Kat tapi itulah. Okey. Tapi dia kata tasyukur kalau wala tudmihi, tapi tak mendarahkan dia, tak mengalirkan darah. Dia luka tapi tak mengalir darah. Kan ada kan luka sikit kan tak mengalir darah. Itu bentuk tu. Kal khadshi, seperti cala. Scratch Macam kulit terkoyak aje lah. Kulit koyak sikit. Tapi ni cerita muka tau, kepala Ini cerita tempat lain Ni kalau cerita ni kan orang salah faham, dia ingat kita tengah bincang kat sini. Ni kepala. Okey. Kal khadshi. Wa tusamma al-qashirah. Dinamakan juga al-qashirah wal malita. Mana yang hair removing, mana menghilangkan rambut kan. Rambut kita zak gitu hilang rambut. Kan hilang rambut di kepala. Kemudian inilah mana maksud dia benda tu hilang rambut dia hilang kan macam zak gitu hilang rambut. Kan? Kira tak tahu. Okey. Mana dia ke kawasan tu. Tapi tidak mengalirkan darah. Wahia syakku. Dia ada syak dia kena belah koyak tapi tak keluar darah. Bentuk pertama tak keluar darah. Ini luka sikit yang tak keluar darah. Pertama ini pada kepala, Kedua, dia kata ad-damiyah, yang mengalirkan darah. Dia damiyah dapat pakai dam lah. Wahya tudmi maudhi'aha. Dia itulah yang mengalirkan darah pada tempatnya. So luka tu dah mengalir darah. Min syakki, daripada sebab daripada syak, daripada inilah belahan yang berlaku tu keluar darah. Tudmil jild, menyebabkan kulit tu berdarah mengalir. Fa yakhruju minhu dam yasir, tapi keluar daripada dia darah yang sikit. Okey. Wa tusamma al-bazilah atau damiyah, dinamakan juga sebagai bazilah dan damiyah. Bagi menyamakan tashbihan, menyamakan dia bi khuruj dam'i minal ain. Keluarnya air mata daripada mata, air mata dari mata tu macam tu diserupakan. Mana air darah keluar tapi sikitlah. Ngalir lah tapi sikit. Macam air mata mana jujur situ orang kan. Dia ada yang sampai ni. Ada dulu kisah. Cerita tak cerita, kalau cerita ni kan ni ada. Saya ada kesan sini banyak. Saya cerita kat sini, ni kena kat sini macam-macam ada kepala saya. Tapi yang biasa dah adik-beradik, bukan dengan luar. Adik-beradik je. Lompat kakak duduk kat tepi mesin jahit. Kakak tu lari. Dia cari mula dia duduk diam, saya tangkap tengkuk dia. Saya kecil lagi. Lepas tu panjat mesin jahit tu panjat lagi lompat. Dia tengah cakap dengan mak. Lepas tu kali ketiga tu dia elak. Dia langkah selangkah je ke belakang, saya tunggu dengan dinding. Koyak. Dapat ni. Yang stiker banyak ni. Yang stiker belakang ni ada, belakang ni ada. Yang stiker belakang ni kena hentak ke batu. Ini adik-adik ramai sangat. Adik-adik ramai sangat. Adik-adik tak ramai tak best. Kadang-kadang saya tengok ada orang tu kata dia gaduh. Adik-adik dia gaduh kan. Saya kata gaduh naik tangan kaki tak? Dia kata tak ada. Tak ganas saya kata. Mulut pusing. Itu kan. Jejak mata. Tapi tangan tak naik. Saya kata tengah gaduh. Itu bertekak. Saya kata orang punya adik-adik lain sikit. Perangai ni. Okey. Jadi dia yang tu darah habis. Tak ada ni sikit. Banyak. Tak nampak apa lah. Merah ni. Yang bestnya bila datang kakak, dia marah, dia lerai kan. Raket dia pegang tu, dia pukul semua sekali. Yang berdarah kena, yang tak berdarah pun kena juga. Memang dia sebat semua sekali. Itu cerita dia. Jadi, kalau setakat darah sikit yang mengalir, yang tu panggil damiyah. Okey. Ketiga, al-badi'ah. Al-badi'ah, yang mengopek, wahiyal lati tabda'u
al-lahma ba'dal jild. Ia adalah yang mengopek kulit sesudah daripada daging sesudah kulit. Mana tadi kulit saja. Ni daging bawah kulit tu pun dah hilang. Nampak daging, dah nampak daging Wahia tashuqqu syaqqan khafifa. Tapi dia belah tu sikit, tapi nampak dah isi, tapi masih lagi sikitlah, masih lagi wala tablughul azm, tapi tak sampai tulang. Nampak ada isi, tak sampai tulang lagi. Bentuknya maksud dia dah dalam tapi tak nampak tulang. Ada nampak, tak ada tulang. Darah yang cerita lah. Yang start daripada yang tadi tu dah start darah dah. Ini darah jugalah. Ini kata tak cerita darah pun ustaz tak. Ini lepas ni darah semua. Masih ada darah. Kecuali orang tu kurang darah. Okey. Itu ketiga. Maksud dia pertama kulit saja salah. Kedua kulit keluar darah sikit. Ketiga kulit terkopek nampak isi tapi tak sampai tulang. Keempat al-mutalahimah. Al-mutalahimah wahiyal lati taghusu fil lahmi. Dia adalah yang luka yang masuk sampai dalam daging. Dalam daging. Ni semua ni tengok atas Yang tengok bawah, tengok atas semua. Angkat tangan pasal ada sekali tu. Adik saya berebut gasing. Dia ambil gasing tu dia ketuk kan. Saya tahan, ni tak lubang. Masuk. Kita ada adik kita orang lawak sikit. Mahal kisahnya kan. Kita tak kisahlah adik kan. Ni pun gurau budak-budak kan. Takik kecil dia tak ingat dah geram sungguh. Tapi tak dapat dia lari balik jumpa mak. Dia adik musuh kan. Kita kejar dia hilang. Aduh darah ni. Tunjuk kat mak kita menang lagi. Marah sungguh. Itu masuk dalam lah. Mana sampai. Tapi dia kata orang talahimah ni wala tablughul jidul lati bainal lahmi wal azmi. Tapi tak sampai lagi kepada kulit yang di antara daging dengan tulang. Dia satu lapisan nipis. Sampai tapi tak sampai situ lagi. Masuk dalam dah. Nampak daging dah tapi tidak sampai kepada kawasan yang daging nipis, kulit nipis di antara daging dengan tulang. Tak ada, tak sampai situ lagi. Itu yang keempat. Yang kelima as-simhaq wahiyal lati tablughul jildatul raqiq bainal lahmi wal azmi min ar-ra'si. Dia adalah yang sampai kepada kulit yang nipis di antara daging dengan tulang. Kan kita kolak. Ini kepala tau. Ini kolak kan. Lepas daging tu kan ada sebelum tengkorak tu dia dia sampai situ dah. Dia kata dan apa? Sumiyat al-jarahatu bi ismiha. Dan ini terus panggil nama luka biasa sama macam luka pada bahagian lain. Tapi dia kata benda tadi semua sekali ni tak sampai tulang. Dia sampai dah tulang tapi tak lagi semuanya, hanya kulit itu saja. Kulit mana cuma dalam ni lapisan sampai lapisan yang ke-5. Itu sampai lapisan yang kulit yang nipis di antara daging dengan tulang pada kepala. Itu sampai ni. Okey, 5 ni. Yang cala, yang sampai hilang rambut, hilang ni kan. Dia sampai hilang lah. Rambut ni hilang. Kemudian dalam sikit tapi tak sampai tulang. Yang sampai tulang tapi tak terkoyak dia punya kulit nipis di antara daging dan tulang. Okey, ataupun yang sampai lapisan nipis berkenaan tapi tak pecah dan tengkorak. Okey. Ini 5 ni. Hadhil khamsatu wa hadhil khamsu, dan yang 5 ni laisa fiha qisasun wala diyah. Tak ada qisas, tak ada diyat. Tak ada qisas, tak ada diyat. Innama yajibu fiha hukumatun. Yang wajib pada dia adalah hukumah. Hukumah tu maksud dia diterangkan. Wal hukumah tu bukan kerajaan. Ni benda ni cara pengadilan dia ni. Ia adalah an yuqawwamal al-mujni alaihi, bahawa dinilai orang yang dibuat jenayah ke atasnya qablal jinayati, sebelum jenayah. Ka'annahu abd, seolah-olah dia ni hamba. Kita buat kata macam if this guy dia ni tawanan perang, berapa harga dia? Ya, kan harga seorang tu kan nilai dia berbeza. Kalau yang buncit sikit kan, yang tua sikit, yang sekian, okay, apa nilai dia? So dia kata nilai dia kalau dijual di pasaran harga sekian. 10,000 dirham. Okey, katakan jumlahnya tu. Okey, lalu thumma yuqawwam, kan nilai. Wa bihi qad bari'at, dalam keadaan dia bersih daripada sebarang luka tadi. Dan bila diletakkan pula dengan luka berkenaan, fama naqasa min qimah, apakah yang kurang daripada nilai tadi? So macam kita nak beli hamba kan, bila start cala kepala, takut bangang sikit ni. Dia kata kan, dia start dia nilai kan, lower je nak jadi harga dia, dan start situ, itulah jumlah yang kena bayar.
Okay, 10,000 dirham. Cuma lelaki kalau dia luka kepala, dia dapat lagi mahal kan? Betul tak? Perempuan kalau kena ni, Kalau lelaki ganas kan? laki-laki ganas. Ganas kan? Bagi lelaki tahan naik harga. Perempuan tak boleh. Perempuan kalau perempuan kalau jatuh hilang lah. Jatuh lah. Yang kes ni kalau simpan asid dan sebagainya, kait lah. Yang kita asid kan hilang dia punya sekian-sekian kan. Simpan dia tu beza antara nilai ke ataupun nilai masa macam Dia macam ni, dia tengok kalau dia kata berapa hilang. Dengan luka yang berlaku tadi berapa akan menyebabkan hilangnya. beza lah. Ya. Kalau 12,000, 10,000, 20,000. Ya, saya. 10,000 sekali 8,000. Tapi lah tak, benda ni kalau dia kata nak dinilai, boleh dibuat cara lain sebenarnya. Bahkan boleh kita kata, tapi pasal apa? Pasal dia ada kaitan tajuk orang tu punya nilaian lah. Kalau kata orang muda lagi kan lain sikit nilai dia. Orang tua lain nilai dia kan. Lain kan. Kalau dia kata lelaki lain. Lelaki luka, bangga. Nilai siapa yang bagi nilai? Ini yang kita kata kerajaan akan buat. Kalau ikut kita 1 dirham, 5 dirham sebagainya, 3 dirham je. Ini malah kita buat macam tu. Memang kerajaan yang buat. Bahkan hukuman apa benda kita nak bincangkan ni, semua dibuat oleh kerajaan, bukan dibuat oleh kita. Jangan kawan ni lukakan kepala kawan ni, kita tangkap dia, kau nak bayar tak mau. Kau tak nak bayar, kita pukul kau. Tak boleh. Dan Islam tak ada macam tu. Anda kena bawa dia pergi mahkamah, bincang di mahkamah, bukan buat sendiri. There's no such thing in Islam kita buat tindakan sendiri. Haram. Tahu tak? Tak boleh. Kan? Sebat orang berzina sebat sendiri, tak boleh. Kan? Kalau katakan nilai dalam mahkamah tu tak ada, lawyer boleh Tak, bukan. kata saya nak 50,000. Bukan, dekat sini kita kata akan reasoning. Maksudnya kalau kita laksanakan hukum Islam laksanakan hukum Islam, dan kita boleh buat nilaian yang baru. Pasal benda ni tadi nanti kita akan bacalah macam mana dalil dia datang. Okey? Falil mujni alaihi mislu nisbatihi minad diyah. Maka untuk orang yang dibuat jenayah ke atasnya tadi, dia dapat apa yang nisbah dia daripada diat. Contoh kata dia gini 100 ekor unta, apa yang akan hilang daripada nilai tadi? Berapa nilai tadi, itulah yang akan berlaku. Pasal dia beza tadi pasal apa tahu? Kerana tengkorak kepala kita tak seperti anggota lain. Pasal kulit kita sini koyak, dia efek ke dalam otak tak ada. Macam kalau sini koyak, dia akan beri kesan kepada jari dan sebagainya. Sini koyak, tak ada apa. Tahu tak benda ni? Tahu kan? Kulit kepala tu tak sama. Dia tak ada connection dengan kawasan saraf kita. So kalau luka sini, luka tak ada benda, tak ada kaitan dengan tajuk. Sebab kenapa diasingkan? Kecuali retak lah. Retak tajuk lain. Mematahkan tulang, pecah tulang tu lain. Nanti di bawah ni ada cerita. So jadi kalau yang koyak sampai tak sampai pada benda berkenaan, maka dekat situ kita kata masih lagi dalam kulit atas kepala kita dan sebagainya, kulit wajah kita. Kan ni kalau koyak dia putih, tak nampak gitu tulang, tapi kulit bawah tu putih. Di bawah ni putih. So benda-benda tersebut nilai dia tadi kat situ dia akan dinilai orang berkenaan. Kalau sebelum daripada dia cedera berapa nilai dia, lepas cedera berapa nilai dia, dianggarkan macam tu. Face value lah kan. Kalau perempuan jatuh banyak kot kan, jatuh sini kan hilang 5,000, hilang 3,000 kan. Okey, baik. Apa dia punya akad kahwin ni kan, yang kat belakang badan tak nampak. Okey, baik. Jadi benda tu dikira. Okey, 5 perkara yang pertama tadi tidak ada diat, tidak ada sekian, tapi akan dinilai ikut cara macam tu. Okey. Ada pun yang ke-6. Ni yang start daripada yang berikut ni. Start dari ke-6 ni, al-muwaddihah. Luka yang ke-6 ni adalah muwaddihah. Hiya allati takhruqu as-simhaq wa tuwaddihul azm ay tukshifuhu. Dia adalah muwaddihah ni adalah yang membelah, mencarik sampai ke simhaq, lapisan yang kulit nipis di antara daging dengan tulang tu. Wa tuwaddihul azm, dan dia dedahkan, nampak tengkorak. Ay tukshifuhu. Wa fiha, dan pada luka macam ni, khamsun minal ibil. Start sini je 5 ekor unta. Start ni 5 ekor unta. Nampak banyak? Nak kena ketuk kepala ke? Nampak je tulang kepala tu. 5 ekor unta. Okey? Dan dia adalah setengah daripada 1/10 diat. Setengah daripada 1/10 diat. Okey? Ketujuh, luka yang ketujuh, Al-Hashimah.
Itu yang menghancurkan actually. Dia tak kira panjang, dia kira Masuk je. Nampak je tulang. Actually kalau dia nampak tulang tu, nampak tu, kita boleh nampak besar lah. Kalau dia kata setakat macam paku kecil, tak nampak. Ni kena dedahkan. Dedahkan saja. Ini lama juga nak baik. Yang berapa lama? 20 tahun banyak gamat tonyo kan. Oh, lama jugalah. Lama juga. Kalau tak jahit lama. Kalau jahit lepas tak kering pun lama juga. Ni. tak sakit kan? Tak sakit sangat. Tak tahulah jadi bangang ke apa lah, tapi tak sakit sangat lah. Dia tak ada ni. Saya ada dalam 1 inci setengah kot. Unta kan. Kena letakkan batu. Unta kalau kat Malaysia macam mana? Kak, benda berkenaan sebenarnya sebut 5 ekor unta. Tetapi ikut nilaian semasa macam saya kata tadi, di Saudi Arabia diorang dah tak pakai 1 ekor unta. Pasal nilai 1 ekor unta, kalau katakan seekor unta 4,000 kali dengan 1 ekor 400,000. Nilai berkenaan dilaksanakan di sana dengan gaji seorang guru lepasan ijazah 16,000. Diorang tak ada masalah untuk bayar. Kau diorang lah. Dengan sebab itu kita kata diorang kat sana dia tukar 4 juta. Oh. Dia terus upgrade terus, dia tak naikkan terus. Itu berdasar pada keadaan semasa. Kerana kata taraf hidup dan sebagainya, dia akan alihkan. Dekat sana pula macam orang kaya bersepah. Kan transaksi di sana bukannya sikit tau, bilion. Kalau setakat nak bayar, tu saya ada cerita kat di Saudi kan. Ada tu dekat Emirates. Diorang buat apa? Pertandingan unta cantik. Ada perempuan lah tukang apa, dia ikut pergi sana tengok, boleh tengok yang falcon, burung Raja Wali tu kan kan. Lepas tu dia tengok hobi orang Emirates lah. Hobi orang kaya kan. Unta cantik. Tahu apa hadiah? Hadiah pertama, unta cantik. 15 juta dirham. Sagu hati, kereta Land Cruiser. Sagu hati. Seorang sebiji, tahu tak? Nilai macam tu kan. Kalau bunuh orang, 5 orang boleh bunuh, tahu tak? Tahu tak? Dia actually lain. Jangan samakan. Dan sebab itu kita kata diorang terpaksa aspek berlainan dari itu. Ya, cara hidup berbeza sebagainya. Boleh kita tengok kat situ. Nilai setara dengan apa taraf kehidupan manusia berkenaan. Orang apa semasa Jadi yang ini kita sebut ada baca dalil dia. Ini kita baca dahulu apa aturan dia. Ketujuh, Al-Hashimah. Al-Hashimah itu yang menghancurkan. Muwaddihah itu yang mendedahkan. Hashimah ni yang menghancurkan. Wahyallati tuwaddihul azm wa tashimuhu. Dia adalah yang mendedahkan tulang dan menghancurkannya. Pecah, retak tulang tu, nampak? Itu kasiruhu, dia memecahkannya. Wa fiha, dan padanya ashrun minal ibil, 10 ekor unta. Mana 1/10 daripada keseluruhan diat. Diat 100 kan? Mana 1/10, 10 ekor unta. Mana kalau dia kata tadi kat situ, kalilah berapa banyak yang kita dapat. Mana pecah kepala je 400,000. Kan? Ya, kesalah baca kira. Pecah kepala boleh mati. Kau tahu Berapa unta? Itu 10. Satu unta sekarang gali berapa? Tapi tak, kita kira tu saya kata kalau bawa ke Saudi Arabia tak. Dapat pecah kepala tu dapat dah 110. dapat dalam 400,000 aja. Ikut wakil orang situ. Dia ikut wakil keadaan keuangan orang. Kali pukul kena macam ni. Itu masalah dia nak patahkan tangan orang dan sebagainya. Sebelum belajar kita rasa happy je. Tak masalah. Dengar datang dekat aku patah tangan kau. Tapi lepas dah belajar ni fikir 10 kali. Pasal anda bertanggungjawab. Kalau tak jawab di sini, jawab di akhirat tau. Benda ni bukan mudah-mudah. Sebab tu kata dari akhirat nanti ada orang muflis. Muslim, mukmin. Kan? Mukmin, taqi. Tapi apa? Muflis. Datang ibadat dia sah, valid. Sebab dia datang bawa solat, bawa puasa. Maksudnya Nabi ceritakan orang ni ada ibadat. Maksudnya ibadat dia diterima. Tapi pikul-pikul sampai akhirat, pukul orang ni, maki orang ni, tumpah darah orang ni, makan harta orang ni, bagi balik. Tu tak guna. Kalau orang baca tahlil untuk kita pun habis. Kena bagi balik, kena bagi. Semua buang. Tak ada apa tinggal untuk kita. Tu sebab kenapa kalau kata orang tu mati, mintalah keampunan untuk dia. Kerana dia perlukan keampunan lebih besar daripada apa-apa saja. Kalau anda kata dosa dia banyak mana sekalipun, diampunkan kosong. Tapi kan kita bagi pahala banyak, tapi hutang banyak, tak guna. Nothing. Dia akan jadi value, tak ada value di sana. Defisit kan? Defisit lagi, rugi. Hutang ni banyak. Itu bahaya dia. So jadi konsep tu kita kata bila tentang tajuk tadi kan, dia kata kita lukakan orang dan sebagainya. Fikir banyak-banyak. So lepas benda ni fikir banyak-banyak. Kalau betul logik nak buat kan. Kalau benda tu layak, kalau tak layak jangan buat pasal. Jangan cuba nak test power kan. Orang belajar buah serang kan.
Jangan buat pasal. Okey. Okey, 10. Mana pecah, nampak tulang, retak tulang tu. 10 ekor. Ke-8. Dia kata al-munaqqilah, yang mengubah, yang mengalihkan. Mana pukulan, kecederaan yang mengalihkan. Maksud dia wahyallati tanqulul azm. Dia adalah yang luka yang memindahkan al-azmu tulang min maudhi'in ili akhar. Dari tempat lain. Mana kita tak gitu tertanggal tulang tu. Kan actually kepala kita kan dia block by block tau. Sebab budak-budak kecil lahir, di kepala dia tak cukup develop, terpegang-pegang lembut. Jangan gigit-gigit dia bengkok kepala budak tu. Dia memang lembut. Tapi bila start dia makin besar, dia develop dia dah ni. Asalnya dia cebisan-cebisan. Ada berapa blok. Dia ada cantuman-cantuman berapa tu. Tapi bila dia dah mula mengeras, dia lock. Jadi kalau dia kata pukul-pukul kepala orang, tertanggal tulang dia, ternaik ke sini sikit. Jadi tergalih. Bentuk macam tu lah. Okey. Dia kata pukulan macam tu lah. Dia kata al-munaqqilah sawaun awdahathu wa hasyamat. Tak kira sama ada bentuk pukulan tadi tu, mana cedera tadi, yang mendedahkan tulang dia atau dan juga menghancurkan tulang dia, ataupun tidak. Kulit masih ada, tapi apa? Pegang-pegang dah bengkok. Pasal kepala aku bengkok lah. Okey. Yang macam ni, wa fiha khamsu asyarata minal ibil. Wa fiha, dan padanya khamsu asyarata minal ibil. 15 ekor unta. 15 ekor unta Makin naik. Makin naik. Tangan nanti dan sebagainya makin naik. Dia bukan makin kurang. Okey? Faham? Okey. Mana kalau pukul orang sekian, tak luka tak sekian, tapi dalam bergalih. Okey, tulang. Ke-9. Al-ma'mumah. Al-ma'mumah. Kita sampai pada isi dalam dia kata. Wahya tablughu ummud dimam. Yang sampai ke dalam isi otak tu, nampak? Ai jildatu, yang maksudkan ummud dimam tu adalah jildatul dimam. Kulit otak. Otak kita, tempurung, otak kita dan karung. Karung tu keliling dia ada air. Cuma bila ketuk tadi pecah, nanti dia akan buka ada dalam karung. Kena ke sampai kawasan tu. Tadi kita peretak saja tak nampak otak. Ini koyak, otak tu tertanggal, nampak otak. Sampai ke situ dah. Ya. Wa yuqal lahu ammah. Apa yang lapisan tu dia panggil al-ammah tu. Dan kalau siapa cedera ke orang sampai nampak otak dia punya kulit, bukan ni tau, tengkorak kulit otak tu, sarung otak tu. Nampak? Okey. Wa fiha, daripada ni sulusu diatin nafs. 1/3 diat nafs. Kalau dia kata 100, 1/3 daripada 100. Kalau ada 1 juta, 1/3 lah. Kadang-kadang kita kata 3 juta, kena 3 juta. Dan 1 juta lah. Dan 1 juta kena bayar kepada orang berkenaan. Kecederaan macam tu nampak. Yang tak masuk otak lagi. Karung otak tu nampak. Okey. 1/3 diat. Diat tu nafs, maksud dia diat 1 nyawa penuh. Kalau 1 nyawa penuh tu 100 ekor unta, bagilah 33 ekor 33 ekor. 33 ekor. 33 ekor lah. Kan? Nanti naik kan 1/3. Okey. Tambah tolak lah, okey. 1/3 sulus. Okey, ke-10 ad-damirah. Ad-damirah itu yang masuk, yang tembus. Wahia, ya, yang cedera macam ni adalah allati takhruqu jildatud dimag, yang masuk ke dalam kulit otak tadi. Wa tasilu ilai, sampai pada otak. Wa fiha, dan juga padanya macam ni juga sulusu diyatun nafs aidha, sama macam yang ke-9 tadi. Mana 1/3 daripada diat 1 nyawa. Nanti 3 ekor lebih, okey. Kalau dia tak ada luka semua tapi defect kat dalam tu jangan. Kalau dibuktikan oleh doktor, dan actually kena. Pecah dalam kan. Mana pukulan tu kena, nampak otak dia mana pecah darah. Blood clot dalam tu kena pukulan. Dan maksudnya orang tu kena. Walaupun tak ni. Jadi lebih kan. Mungkin infected sampai cacat. Ini kita ada bincang tentang cacat. Orang hilang manfaat badan. Berkaitan dengan soalan tu. Katakan dia betul, tapi dia punya cedera macam 1, 2, 3, 4, 5 je. Tapi kesan kepada otak tu jadi gila ke, mereng ke? Kena. Mana tu kita kata hukuman kan ataupun dia tak dikira sama macam tadi 1/3. 1/3. Kalau kecederaan dia sampai dalam otak, dia cedera. Efek tambahan apa benda tapi efek kena bukan otak. tahu tak tahu sama. Kena ke dalam kan.
Yelah, kadang-kadang itu masalah juga kita langgar orang kan goyang boleh juga. Sebenarnya dia okey, kalau dia kata macam anything yang cedera tadi sampai ke otak. Kan macam tadi kita kata yang tadi yang dia panggil anakilah. Anakilah tadi yang pukul luar tak ada apa-apa. Kulit tak ada dedah. Tapi tulang tu rasa berubah. Dan yang tu pun kita kata ada kena 15 ekor sebenarnya. Saya kata yang ini 1/3. Pasal orang tu masih lagi hidup dan sekian-sekian, tak mati lagi. Walaupun gila 1/3. 3 suku kan? Ni 3 suku. 3 suku. Ni 3 suku. Ambil 1 suku tinggal. Okey. 3 suku. Ada had umur. Tak ada. Kalau budak kecil. Sama. Skor rendah. Kalau kita bunuh budak kecil, kita kena bunuh kerana budak kecil. Sebagai macam ni, dengar. Kalau budak kecil kan kita bincang itu. Kalau budak tu tak cukup umur, kan kita tak laksanakan ke atas dia hukuman. Pertama, kita anggap dia buat tanpa niat. Kedua, kita kata kalau dia kata nak dilaksanakan, waris dia akan bayar, bukan dia bayar. Ingat tak kisah berkenaan dengan kalau bunuh budak tolak makcik daripada atas ni? Bukan benda tu dah jadi. Kita bagi tahu kalau budak tu tolak. Kan kita kata orang gila dan budak tak dikira sebagai bunuh dengan niat. Macam tu keadaan dia. Tapi diat berjalan. Diat kat atas keluarga berjalan. Mana keluarga dia, waris dia tetap kena bayar. Dia tak boleh kata macam budak ni mana berakal. Ya, budak tak berakal. Awak yang dewasa berakal kena jaga anak. Mana saya tahu saya jalan kejap di pasar raya, dia tolak makcik tu jatuh mati. Bukan salah saya, tak kira. Kan? Atau dia gaduh dekat tempat mainan. Kan tempat mainan kan kat Jasko tu, kemudian tempat mainan budak tu datang tu tolak kawan tu jatuh kena kepala dan sebagainya. Dan kena ambil tindakan lah. Atas keluarga dia kena bertanggungjawab lah. Walaupun budak tu tadi kita kata tanpa niat. Still macam kita ada kambing lah, kambing kita lepas gigit dekat apa tayar kita orang meletup. Kena bayar tau. Walaupun benda tak pernah jadi kan. Kan? Ya kotlah kalau dia kata dia boleh makan sayur tanaman jiran kita. Memang kambing tu tak berakal. Tapi anda sebagai tuan kambing, anda bertanggungjawab. Anda dia kata macam kambing tu yang gigit, asal saya kena bayar. Kambing tak makan. Gaduh tu Ustaz. Yang itu masalah. Dulu kan benda jadi kes ni memang orang yang bela binatang tadi. Sampai saya dengar dulu ada siapa? Dia buat lagu dari Dikir Barat. Lembu siapa dia lepas keliling jalan. Kan lembu siapa dia, dia kata. Lembu siapa? Masuk makan tanaman orang sebagainya. Jadi memang kita tak boleh. Bila kita ada binatang tadi, kita bertanggungjawab. Ada anak tanggungjawab. Sebab kenapa kita kata bila ada sesuatu lebih dari orang lain, dia bukan setakat privilege. Tapi adalah burden. Tapi yang untuk mangsa tu boleh tembak tak? Ada tu terjadi ingat tak? Tak boleh tembak. Dia tembak dia datang lembu. Kalau binat lembu tu dalam kawasan tanah dia, itu lain cerita. Bila nak masuk kawasan Tak boleh. Nak masuk tak boleh. Balinglah kalau batu. nak masuk boleh tembak. Masuk dan halau tak nak dan sebagainya, tembaklah pun tak masalah. Tapi terlampau zalim sangat. Nampak sangat jahat kan. Too much lah. Too much. Kan? Kan? Betul lah tu benda. Macam ni macam Tuan Haji kan? Tuan Haji nak keluar kereta. Saya parking luar. A tunggu. B bising. Pen. C langgar je kereta saya. Si tolak dulu lah. Di pecah juga. Itu masalah dia. Ada jadi kes siapa tadi pergi sewa dewan Felda dekat Jalan Semarak tu. Dia sewa dewan untuk solat, untuk buat kedua kahwin. Solat lah kedua kahwin. Sekali ada siapa entah staff ke apa, dia pergi parking kereta dia dekat pintu masuk orang nak tetamu nak datang. Tak tahu jenama apa, tapi dia hilang. Dia tinggal kereta situ, lepas tu dia hilang tak ke mana. Nak angkat pakcik-pakcik tu semua pakai baju cantik. Kereta tu main angkat semua macam tak nak ni. Goyang-goyang ni kan tercabut juga kereta ni Kang. Saya tunggu dia datang. Kan macam kalau ada juga kata nak ni, tapi pasal diorang ada guard. Patutnya dan staff tu ada nama, ada nombor dan sebagainya. Sepatutnya orang boleh check. Tak boleh check akan kabut semua sekali kira itu. Lawak jugalah. Kan kalau dia ikut nak terbalikkan kita orang boleh je, tapi tak senonoh lah nama dia. Macam tak kita tidak boleh. Orang tu kita katakan tidak bertimbang rasa. Kita jangan jadi macam dia. Kan lumur tu masuk je tak dan lagi, ulung muncung tembak. Kan? Tak equivalent. Sayur kita, pisang kita dengan lembu tu mahal lagi. Tak boleh. Dulu ada orang buang tanah. Lepas tu letak asid simbah tu. Tak boleh. Seksa binatang tu kenapa sampai busuk kan dia kata? Binatang yang biasa. Boleh, ngarut. Sembelih satu benda. Sembelih benda bukan kita nak makan. Tak ada benda. Kan sekarang ni, okeylah dia dah makan sayur sana, dia rumput sana. Kan kisah. Kita dah tahu parang. Kalau kita dah cederakan lembu kita. Ya, tak boleh lah. Kena tanggungjawab lah. Jadi orang tu pula nanti sekarang kena ganti
Tak ada. Memang kena ganti apa yang kita buat, kita tanggungjawab. Contoh macam kita ada kereta dalam kereta orang. Kereta tu sekat jalan saya, selanggar. Tak boleh juga. Kan? Kita marah orang tu, tak boleh kita buat over excessive. Mana nilai yang barang kita yang tak tuntut balik kena padan lah. Yang mati pokok pisang. Bukannya mati anak kita. Kalau pertahankan anak kita, lembu tu masuk kita tembak. Yalah, lembu tu nak melanggar anak kita. Dan marah tembaklah. Pukulan maut, lempang mati ke? Buatlah lempang buaya mati kan? Lempang lembu mati, buatlah sangat. Kan? Atuk lama dah tak lempang buaya masalah dia. Kalau dia kata nak tunjuk ke handal, time tu dah betul. Time ketika sayur kena makan, logik sikit apa yang kita nak buat. Faham tak? Ini benda tak padan, tak equivalent dengan benda berkenaan. Marah kita kerana pisang tak hidup. Ya, tapi harga pisang dia boleh beli. Kan? Dia orang tu boleh bayar balik pada kita. Dan orang yang tuan punya lembu pula, janganlah pula buat gangster tak nak bayar. Macam tu benda jugalah. Bab ni ketua kampung kena pandai. Tak boleh, dia benda tu tak kena. Okey, sambung. Sikit. Wa yudafu ila dhalikal al-jaifah. Okey, dan digandingkan dengan yang ini. Pasal nanti kejap lagi kita akan bincangkan berkenaan tajuk anggota tubuh kan, yang putus nanti kan. Okey, dan diganding pada yang ni, pada otak ni, kepala ni, dimasukkan sekali kat situ adalah al-jaifah. Mana luka yang jaifah, jauf. Dalaman Yang tadi tuan kata dalaman tadi, ketuk-ketuk tak nampak tapi dalam tu dah rosak. Okey. Wa hiya allati tasilu ila batil jauf, yang datang, yang sampai ke dalam badan, dalam dada, dalam badan mimma la yazharu lirra'i, di antara daripada apa kecederaan yang tak nyata, tak nampak kepada orang yang melihat. Luaran nampak okey, rupanya dalaman tu dah cedera. Kadakhilil batni, seperti dalam perut. Wadakhilil zahrin, seperti dalam dalam belakang ni, belakang badan. Wasadrin, dalam dada. Wahalqin, dalam dalam halkum. Wa masanatin, usus dan sebagainya. Wa hadhihi laysat minasyajaj, dan ini sebenarnya bukan daripada luka yang kepala kerana li'annaha laysat fi ra'si aw wajhi, dia bukan pada muka atau pada kepala atau muka, illa melainkan yang anggota dalam tadi kan, yang kita kata rosakkan, tumbuk dalam dada tu, jantung pecah. Jantung bukan jantung luka. Yang doktor kata luka jantung ni kena tumbuk dia kata patahkan mau pinggang orang ke, mau pinggang dia patah ke, internal injuries okey. Illa tapi namun gitu, walaupun benda ni bukan dekat muka, kawasan kita sebut tadi, illa annahum yadhkurunaha taba'an li bijami'it taqdir fiha. Tapi kebanyakan mereka ni menyebutnya sebagai ikutan kepada keseluruhan anggaran padanya. Anggaran yang berlaku untuk benda ni adalah fiha wa fiha sulusu diyatin nafs. Padanya adalah 1/3 daripada diat nyawa. Dia kata 33 ekor lebih lah untuk setiap luka yang berlaku di perut dan sebagainya. Benda macam ni, kita ada kecederaan yang disebabkan. Contoh macam orang tak mati tapi dia punya usus rosak. Doktor kena tumpukan dari kecederaan macam ni, jenayah terhadap anggota tubuh. Ya. Pada benda ni dah lama. Lepas tu baru dapat tahu sikit. Kalau boleh buktikan bahawa memang itu sebab dia, yes. Kalau tak boleh buktikan, maka tak boleh. Macam ada orang kan macam di Amerika Syarikat, diorang saman syarikat-syarikat yang buat pencemaran air. Itulah. Jadi benda tu tadi, kalau dia kata memang kecederaan mental ke saraf ke berlaku dengan sebab air kawasan berkenaan, di situ tajuk yang akan timbul memang tuntutan berlaku lah. Menang kes, banyak menang kes. Tapi US kerjanya saman je. Ini kalau saman babi ni, mati syarikat diorang. Serius. Bungkus. Cadbury ni tak wujud dah, pupus daripada alam semesta. Tak, pasal diorang kat sana yang orang makan ada katakan dalam air ni kan, dia kata tak ada no animal fat kan. Dapat je ada animal fat, dibuktikan, matilah syarikat tu. British Petrol bankrupt. Kan pasal kes yang keluar yang minyak bocor, minyak dalam dasar laut. Bukan salah diorang pun ketika tu kan, tapi diorang kata silap diorang lah kerana tak tutup dengan betul. Tapi benda tu naik, habis. Habis BP kan, BP Petrol habis. Jadi BHP Satu dunia tu Malaysia ada yang ada DNA Petrol.
Mana? Saya tak tahulah cerita dia. Itu sama ada di Malaysia saja ke ataupun Arab Saudi pun ada? Tak tahulah. Rasa Arab Saudi tak sibuk benda ni. Tak juga. Wallahualam. Tak, cerita macam ni. Sebenarnya benda tadi tak bukan. Dia cerita tak, kilang tu berlainan. Setiap kilang dia berlainan. Untuk Malaysia kilang lain, untuk tanah Arab kilang lain. Kalau di tanah Arab dia orang nak lawan, dia orang akan lawan dengan Hershey's dan sebagainya. Kita Malaysia tak ada Hershey's. Di sana dia punya coklat lagi ganas. Coklat Malaysia tak ganas. Serius dia kata. Terus terang dia kata, coklat Malaysia tak ganas. Coklat orang ganas gila. Syarikat-syarikat Eropah datang turun ni, tawarkan coklat lagi ganas daripada coklat Malaysia. Cadbury ni kira pecisan je dekat sana. Kan, tepi-tepi. Kita yakin lah saman lah. Saman kena saman. Dalam masa dia melanggar tajuk berkenaan dengan sijil halal tu, setiap satu produk tu sebenarnya satu benda kesalahan dia buat setengah juta. Cuma dia nak equivalent macam mana. Kalau itu benda tu dibuat di restoran, memang dia letak harga 1 juta atau setengah juta untuk setiap kesalahan yang dilanggar. Soalan sekarang ni, adakah dikira coklat tadi tu setiap orang yang makan? Pasal coklat kecil. Kalau nasi hidangan tu kita tahu nampak. Kalau botol 1 jar ni semua kita nampak. Tapi harga coklat tu sama harga nasi. Itu masalah dia, kan? Satu bar kan? Ya. Tapi kita kata benda berkenaan, kan? Kita kata secara tak langsung memang diorang kena kat sini equivalent tadi. Kalau dia kata tu memang kalau dia kata kat luar negara dia mati dah. Persatuan ringgit rumah juga. Tapi persatuan tu saman lah. Itu pandai. Persatuan, actually siapa nak saman boleh saman. Seriously. Individu saman. Nak menang tajuk lain. Tapi siapa-siapa rasa tak ada duit, boleh saman. Saya tak ada masa benda ni. Asal sama kerajaan pula. Apa pasal pula dia orang buat benda tu bukan kerajaan pantau 24 jam. Dia orang punya kerajaan boleh keluar macam ni tajuk dia. Ingat. Pasal dia punya lesen, dia punya sijil halal akan tamat pada bulan 5, bulan 6, bulan 5. Jadi baru tamat. Benda tu dalam tempoh diberikan setahun 2 tahun. Yang awal ketika diberikan sampel tak sama dengan sekarang ada. Benda tu boleh timpul tajuk. Mana barang mana dibagi ketika sampel, barang mana yang diedarkan dekat pasaran. Itu kena tengok. Tapi yang jadi makcik tu seorang tu, makcik ni masalah lagi tak ngaji. Dia kata apa? Saya itu akan minta tuntut saman dan kita akan minta supaya dia keluarkan bayaran untuk ganti darah. Makcik biar benar. Kalau dia kata dah berapa tahun makan dia jadi lemak, tahu tak? Habis sudut lemak pula. Sambil sudut darah sudut lemak. Kalau dia dah jadi otot, Mana kita buka mata pun. itu masalah dia. Tak ada timbul masalah pergi bersih darah ni. Fatwa mana? Kita makan, kita tak tahu tak ada hal lah kan. Orang tak ada. La yu'akhidukumullah bi Allah tak ambil. Apa ni? Apa? Ustaz, saya jadi percaya. Hari tu kena tu, saya beli coklat. Saya tak tahu kecil ni. Budak yang jual tu, makan lagi dia beli. Pasti ada borak. You ke? Aduh, mak ai. Dah dengar sini. First thing first. Tajuk dia sini. Allah Ta'ala tidak ambil hukum kesalahan ke atas kita benda kita tersalah atau tersilap. Maka Allah Ta'ala ajar kita supaya sebut Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala tak ambil kesalahan kat kita. Apa yang kita tersalah Allah Ta'ala tak ambil kira. Ini bukan intentionally kita kena lawan. Nampak-nampak ada babi. Tak boleh apa aku. Itu tajuk lain. Tulis tu. Babi. Kan? Makan juga apa. Jadi kita nampak tulis halal. Memang masalah lah. Tersalahkan siapa? Masa benda tadi kita tersilap. Allah Ta'ala dah ada masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Nampak macam mana? Kan, tapi dari asas syarikat tadi, diorang punya perangai tidak berjaga-jaga tentang benda berkenaan. Atau mungkin bahan tadi dia kumpul dari mana. Ataukah dia termasuk daripada mentega ke. Pasal dia kan pakai butter, pakai sekian. Which one is it? Ingredient yang masuk tadi. Allahualam. Tapi kita kata dalam konsep tadi, kalau dia kata asas dia, perbuatan mereka tak confirmkan barang tersebut, actually salah lah. Pasal dia bertanggungjawab bila ditunjukkan barang kepada JAKIM kita mula tadi. Barang the second one yang dia masak tadi sama dengan the first one. Kalau yang the first one dah lulus, kenapa yang ni sangkut? Maksud dia dah tukar bahan, tukar barang. Benda mungkin nak murah sikit dia ambil. Soalan tu kena tanya, banyak mana babi dia? Daripada 100 gram coklat tadi, berapa gram babi? Kena tanya juga. Itu masalah dia. Ada cerita berapa banyak? Yang ini siapa kena? Mak, benda tu actually Jabatan Kesihatan. Sampel dia hantar. Ya, tentang kimia. Di Singapura. Ni bukan benda ni ustaz-ustaz ni kerja.
Ustaz tak ada kerja scan. Kita pegang kan. Oh, sungguh tak? Ustaz yang pandai scan ni kita panggil. So dia pergi pasar raya, ustaz-ustaz sekalian pandai scan kan. Scan barang, mana ada babi tak ada babi. Serius tak? Kata ada 5 laduni, bohong betul kan? Ha? Mandi agama kan? Ya, dia ada. Actually benda tu jabatan kimia. Akak jabatan kimia tak ada ni. Kalau akak jabatan kimia kita ada, dia jawab. Memang jabatan kimia ni. Memang actually jabatan kimia. Cuma actually pasal sampel tu, dia actually setiap syarikat ketika dia apply untuk sijil halal, dia akan actually pemprosesan akan diperhatikan, sampel bahan akan dia tengok. JAKIM buat benda berkenaan. Janganlah kita buruk sangka kan JAKIM tu sekian lah, rasuah lah kan, kena sebat 80 rotan ni. Siapa cakap bukan. Tapi dari masa sama intermediate tu, pasal ketika dia apply satu benda, ketika lepas tu apa jadi? Lepas JAKIM balik, kerja orang minta sijil halal untuk sembelih ayam kan, ketika pergi tu JAKIM dia bersihkan semua sekali. JAKIM balik dia campak ayam situ je, sepah. JAKIM kena buat lawatan mengejut. Lawatan mengejut. Awal-awal 15 saya datang. Ingat, jawatan mengejut. Actually macam ni, macam jawatan mengejut masalah juga. Diorang tak dan. Dia nak lawan dengan Wahabi lagi. Nak halan lawan dengan tak dan. Tak cukup kaki tangan. Nak check Wahabi kan, ni Wahabi. Mana Wahabi? Mana Ustaz Wahabi? Jadi nak tengok Ustaz Wahabi, nak tengok Ustaz sekian-sekian, tak dan. Maka terpaksa lah. Dia kena tengok graviti Ustaz. Masalah lah. Okay. Tapi orang Islam Malaysia kita ni masalah juga. Kan, time pergi orang kata dating, haram juga tu. Memanglah dia bukan makanan, tapi perbuatan tetap haram. Kan? Babi, astagfirullahalazim kan? Mana darah daging apa bendanya? Dia pasal badan kita, bila kita buat benda-benda aktiviti tadi, dia akan berkaitan DNA kita. Diprogramkan sebenarnya, program pada diri kita. Lepas tu contoh macam minuman yang arak. Tak apa lagi kan. Pergi kedai-kedai Chili's ke Punda lah, TGI Fridays. Tapi dia tak ada whole of the liquor. Dia pun masak makan lah. The best steak in the town. La ilah syarikat, tak ada kerja lain nak makan situ. Kan tak ada terasa kot ada arak jatuh setitik je. Tak ada bimbang pula. Babi jangan, arak tak apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa lagi, riba. Tak ada pula riba. Tengok benda riba je, free ludah kan. Tak ada pun. Sama je, garuk je kan. Tapi lah, jaga halal itu mesti. Babi ni masyarakat Melayu, babi lain Ustaz. Babi sebenarnya kan. Kutu babi batal wuduk Pandang babi pun. Tak, kutu babi batal wuduk. Tak tu lah, one part lah. Tak, di situ actually macam kita tadi, memang actually saman boleh dibuat. Individu saman besar. Ini sekarang siapa nak saman? Rasa nak dapat duit kan? Saman. Serius, boleh menang. Confirm menang. Pasal penipuan di atas ingredient, dengan cop halal timbul, barang tak jaga, anda boleh saman dia. Semua orang. Tapi buat macam makcik tu minta duit untuk cuci darah tu, itu tak diajar dalam Islam. Apa hal pula? Nanti cakap makcik tu, dia jumpa saya dalam YouTube. Ini datang ni panggil, saya macam air tanah pula. Macam goncang guguk minum. Apa hal lain betul? Tak diajar dalam Islam. Dia tak tahu lah hemodialisis kot. Aku tak faham untuk makcik ni. Tentang darah ni kan. Bila kita serumur darah, kita ambil darah daripada orang, kita tak tahu darah sumber daripada siapa. First thing first, darah ni tadi sini. Darah ni hanyalah sistem penghantaran, pengangkutan dalam badan. Dia angkut nutrien, dia buang racun. Dia angkut oksigen, dia buang karbon dioksida. Dia bukan kekal. Yang kena tukar darah buat apa? Makan coklat 5 tahun lepas, 3 tahun lepas pergi tukar darah sekarang. Ni darah barunya, dah durian malamnya tahu tak? Ada dah pula makcik. Tak ada kena-mena kan? Tak ada kena-mena? Katakan kita cedera, nak mati. Memang. Penerima darah, orang bukan Islam. Cek dulu, ada babi ke tidak? Tak boleh lah, makcik tu lawak lah. Lagi kena makcik, asal makcik. Boykot semua dulu lagi bagus. Boykot. Itulah sebab kenapa banyak orang Islam ni, kita kuasa pengguna kuat. Pengguna kuat. Tetapi bila time orang suruh boykot, tak nak boykot. Bahkan sekali pergi pasar raya, kita nak makan tapi benda sedap lagi kan. Tahu dah benda tu tadi tak apa elok, makan juga buat apa. Kan banyak yang benda halal. Pergi kat dekat kedai yang ni kan, banyak benda halal. Tapi orang masih lagi macam idea tu tak? Sekali boykot dengan kena bankrupt. Memang bankrupt lah, boykot je. Tinggal kat, actually tak mati pun tak makan Cadbury. Tak makan McDonald, mati ke? Tak mati pun. Tak makan Kentucky, matilah habislah kita. McDonald tak ada lagi. Ada ke? Kalau lah McDonald masalah.
McDonald tak ditarik sijil halal, dia relax lah. Ini habis keluar senarai.